Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabar dalam menuntut ilmu. Ilmu adalah pucuk pangkal kepada setiap apa yang ada di bumi ini. Memang tidak dinafikan bahawa zaman kini ibu bapa pasti akan menghantar anak-anak mereka ke pusat-pusat pendidikan seperti sekolah, madrasah, pusat tahfiz dan lain-lain. Ini semua demi melahirkan individu yang bakal menjadi orang yang berguna di masa akan datang. Namun, tahukah kita bahawa 1400 tahun yang dahulu Nabi Muhammad SAW sendiri menyuruh kita agar untuk menuntut ilmu, malah menjadi kewajipan bagi kita sebagai umat Islam. Menuntut ilmu adalah suatu kewajipan bagi setiap Muslim. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sabar dimaksudkan dengan betah menahan penderitaan, tidak terburu-buru dan tenang. Sabar dari sudut bahasa pula adalah mengekang atau menahan. Sabar ni perkataan yang sering kali kita dengar, namun mempunyai makna yang berbeza bagi setiap individu. Kalau kita fikirkan, sabar ni memang meliputi maksud yang sangat umum. Malah kita dapat pecahkan kepada cambahan-cambahan yang lain. Antaranya, sabar dalam beramal, sabar dalam berkomunikasi, sabar dalam berdakwah, dan banyak lagi. Bahkan, setiap masalah yang ada di dunia ini, sama ada besar atau kecil, memang melibatkan sifat sabar. Namun, sebesar-besar mana pun masalah yang kita hadapi, kita hendaklah berpegang teguh kepada panduan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu Al-Quran. Okey, apakah maksud sebenar-benarnya sabar dalam menuntut ilmu ni? Apakah pecahan-pecahannya? Poin saya yang pertama adalah sabar dalam menjalani waktu menuntut ilmu yang lama. Seperti mana yang kita semua tahu, 6 tahun kita habiskan di sekolah rendah demi menuntut ilmu. Di sekolah menengah kita menghabiskan 5 tahun, iaitu tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Namun, dalam konteks menuntut ilmu yang lama, sebenarnya bermaksud menuntut ilmu dengan masa yang mencukupi. Kita sebagai penuntut ilmu haruslah mempersiapkan mental dan fizikal kita dalam menempuh jangka masa yang lama ketika menuntut ilmu. Walaupun terdapat individu yang mampu mempelajari sesuatu ilmu dalam masa yang singkat, namun kita haruslah ingat bahawa kecemerlangan seseorang itu tidak terletak kepada kuantiti apa yang dipelajarinya, namun terletak kepada kualiti sesuatu ilmu tersebut. Apa maksud kualiti dan kuantiti ni? Sebagai contoh, Ali ni seorang hafiz Al-Quran. Setiap kali penghafalannya, dia pasti menghafal semuka Al-Quran. Kalau kita fikirkan, semuka Al-Quran itu sangat panjang dan bukan calang-calang orang yang dapat menghafalnya dalam suatu masa yang singkat. Namun, apa yang saya ingin ceritakan bahawa satu ayat Al-Quran yang kita hafal serta ingat sehingga mati adalah lebih bermakna daripada semuka Al-Quran yang kita hafal dalam setengah jam, namun mampu hilang dalam 5 minit. Dalam kita meraih tahap-tahap keilmuan yang tinggi, pastinya memakan jangka masa yang lama. Hal ini adalah lebih baik jika kita dapat menyebarkannya kepada orang lain. Penguasaan ilmu yang matang, kalau kita sebarkan kepada orang lain, pastinya akan lebih membuka minda masyarakat terhadap ilmu agama mereka yang masih pudar. Namun, jika 10 tahun pembelajaran tersebut kita tidak sertakan dengan ketekunan, maka tidak ada maknanya. Ada suatu pepatah Arab yang mengatakan, waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotongmu. Seterusnya, kita beralih kepada poin yang kedua, iaitu sabar dalam menghindari hawa nafsu dan meninggalkan maksiat. Sabar yang paling mencabar adalah dalam menghindari hawa nafsu dan meninggalkan maksiat. Kenapa saya cakap begitu? Sebab setiap manusia, kita pasti akan dihasut oleh hasutan syaitan dan didorong dengan hawa nafsu. Jika kita terekod dengan hasutan serta dorongan hawa nafsu ini, kita pastinya akan membawa diri kita ke arah kemudaratan. Hawa nafsu, jika kita fikirkan, memang tidak tergambar di akal, sebab kita sendiri tahu betapa besarnya dugaan serta cabaran yang didorong oleh hawa nafsu. Oleh itu, Allah mengurniakan manusia
dengan akal fikiran supaya dapat membezakan antara hak dan yang batil. Tidak seperti haiwan-haiwan yang lain. Kucing, gajah, semut, dari sekecil-kecil makhluk hingga sebesar-besar makhluk di muka bumi ini tidak memiliki kehendak serta keinginan. Manusia yang berfikiran kurang cerdik pastinya akan memikirkan ganjaran yang akan didapati mereka di dunia ini, walaupun ianya memberi kemudaratan kepada dirinya sendiri. Dan manusia yang berfikiran matang akan memikirkan jangka masa panjang dalam setiap perbuatan mereka. Terdapat satu doa yang dapat kita amalkan daripada seorang syekh yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi bagi menghindari kelazatan semasa kita bermaksiat. Doa tersebut ialah Allahumma harrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik, yang bermaksud, Ya Allah, haramkanlah ke atasku merasa lazat akan melakukan maksiat kepadamu dan kurniakan aku rasa lazat akan melakukan ketaatan kepadamu. Seterusnya, kita beralih kepada poin yang ketiga, iaitu sabar dalam menghadapi sikap pendidik. Memang kita tahu bahawa pendidik atau guru adalah juga seorang manusia, dan menjadi lumrah seorang manusia tersebut melakukan kesilapan. Manusia juga mempunyai hawa nafsu serta kehendak dan emosi mereka tersendiri. Kita sebagai seorang penuntut ilmu ni mestilah bersabar akan setiap tingkah laku atau perlakuan guru kita yang tidak disenangi atau disukai oleh kita. Jika kita sering bertukar-tukar guru, kita inginkan guru yang sedemikian rupa, kemudian berpindah lagi kepada guru yang sedemikian rupa, kemudian berulang-ulang-ulang kerana tidak menepati cita rasa kita. Manakan kita dapat keberkatan ilmu daripada seorang guru tersebut? Seharusnya kita mestilah konsisten serta tekun belajar dan menuntut ilmu daripadanya. Walaupun terdapat sesetengah guru yang kasar dalam sesuatu pengajaran, namun janganlah ianya menjadi penghalang kepada kita supaya kita terus menuntut ilmu. Kita hendaklah husnuzon dalam setiap perkara yang guru tersebut lakukan. Malah kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk menggembirakan hati guru tersebut. Antara perkara yang kita boleh lakukan supaya guru tersebut gembira adalah masuk on time kita ke kelasnya, menghormati guru tersebut, menghantar segala kerja atau tugasan yang guru tersebut berikan kepada kita, dan lain-lain. Dengan melakukan perlakuan yang sebegitu rupa, insya-Allah guru akan gembira dan seterusnya membawa kepada keberkatan ilmu. Sebagai penutup kepada tazkirah ringkas saya hari ini, kita hendaklah tetap bersemangat, ikhlas dan sabar dalam menuntut ilmu, kerana setiap apa dugaan yang Allah berikan pasti tidak akan melampaui batas hamba-Nya. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.